Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel dan kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar korang semua, geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria sentiasa. Penuh kan ruangan chat kat tepi ni kan? Cakaplah apa-apa yang korang nak cakap. Borak-borak sambil tu, tolonglah fokus. Sebab kisah pada malam ni, berapa ramai antara korang semua ataupun geng puaka yang masih lagi tinggal di asrama. So, yang mana masih tinggal di asrama, aku nak tanya korang, sure ke? Confident ke nak tengok kisah pada malam ni? Sebab apa? Sebab aku takutlah kalau selepas korang dengar kisah pada malam ni, korang dah tak berani dah tinggal ke asrama. Janganlah macam tu. Sebab asrama ni akan mendidik kita supaya jadi insan yang berguna satu hari nanti. Bak kata cikgu korang lah. Macam tu lah kan. Aku just cakap balik je. Tak nak lengah masa, kita teruskan dengan pengalaman adik kita, si Nana ni, yang kirimkan cerita ni kat aku. Abang Zaf, tolonglah cerita dalam keadaan seram. InsyaAllah lah. Aku tak boleh nak confirm lah seram tu kan. Sebab aku dah try dah. Tetapi ramai geng puaka kat tepi ni, terutama kat ruangan komen ni, asyik gelak je. Padahal aku dah serius, aku dah nak sampaikan seram, tetapi tak seram. So insyaAllah aku akan cuba sebaik mungkin. So tak nak lengah masa, korang dah tekan button subscribe. Alhamdulillah, kita teruskan dalam malam puaka. Asrama, oh asrama. Hentam je mat lagu. Asrama. Seperti mana yang kita biasa dengar ataupun kita pernah tinggal di asrama, itulah satu tempat yang menggamit pelbagai jenis memori. Nampak ayat aku? Macam kau tengok dekat TV3 je. Ayat aku malam ni memang harap-haraplah tak ada lah tersasul. Aku cuba selancar yang boleh lah pada malam ni. So, back to the story. Berapa ramai antara korang semua geng puaka yang pernah tinggal ke asrama? Dan apakah kenangan manis yang korang pernah buat sewaktu tinggal di asrama? Seperti Nana juga, dalam banyak-banyak pengalaman manis, ada satu pengalaman yang Nana ni cakap tidak boleh dilupakan. Jadi sebelum aku mulakan story pada malam ni, aku kena bagi tahu korang intro sedikit pasal Nana ni. Nana ni merupakan seorang pelajar di salah satu pusat pengajian tinggi ataupun IPTS dekat belah utara Malaysia. Belah utara Malaysia, korang faham lah dekat mana. Kemungkinan dekat Penang, kat Kedah ataupun kat Perlis kan. Korang pepandai teka lah. Sebab Nana ni cakap kalau boleh jangan bagi tahu dia belajar kat mana. Dan keluarga si Nana ni berasal daripada Nogoi Tok Gajah. Mana lagi Nogoi Tok Gajah? Tak lain tak bukan Pahang. Jadi kejadian ni berlaku sewaktu dah nak tamat cuti semester, di mana pelajar-pelajar yang tinggal di asrama sudah dah nak standby untuk pulang kembali menuntut ataupun kembali tinggal di asrama. Tetapi berbeza dengan kita semua yang apabila dah nak habis cuti semester, selalunya kita cuba sedaya upaya untuk balik selambat yang boleh. Pura-pura demam lah, time tu lah kau sakit perut, time tu lah kau nak bermanja dengan parent kau lah. Sepanjang cuti semester tu tak ada pula nak manja kan. Dah nak masuk asrama barulah mami, mami apa semualah, gedik-gedik biasalah tu. So tak nak buang masa, kenapa? So nak dijadikan cerita, si Nana ni apabila dah nak minggu terakhir untuk pulang balik tinggal di asrama, yang sepatutnya Nana ni pulang pada hari Sabtu, tetapi Nana ni dia dah plan dah dengan budak-budak sebilik dia, especially kawan rapat dia yang bernama Farah dan juga Balkis. Diorang plan apa? Diorang plan nak balik sehari awal. Katanya mak Nana ni pun tanya, yang hang ni nak balik sehari awal dah apa hal? Semua orang balik hari Sabtu, kan tak ada siapa kat situ. Nana ni beritahu mak dia, mak jangan kaluit. Mak jangan kaluit sangat. Nana dah plan dah dengan kawan Nana, si Farah dengan si Balkis tu. Memang kita orang plan nak balik sehari awal. Mak dia pun tanyalah, kenapa yang kau tiba-tiba nak plan sehari awal? Nana ni cakap, tak ada mak, kita orang dah plan nak belajar. Kan dah nak final exam lah apa semua kan. So kita orang plan nak balik hari Jumaat tu sebab nak belajar sama-sama. Pening lah mak, nanti pelajar-pelajar lain dah mula ramai dekat asrama tu, dah susah dah nak fokus tadi, katanya. Mak dia pun pandang lah si Nana ni kan. Wah, rajin betul engkau.
time sepanjang cuti ni tak ada pula aku tengok kau pegang buku study kan. Tiba-tiba lepas tu mak dia pun malas lah nak layan. Mak dia anggap biasalah tu kan, kerenah budak tinggal kat asrama. Mak dia pun cakap okey lah, nanti hari Jumaat mak hantarlah kau balik. Jadi apabila dah tiba sahaja hari Jumaat, mak dia pun hantarlah Nana ni daripada Pahang balik ke IPTS dekat belah utara sana tu. Balik drive apa semua kan. Dan alhamdulillah sebaik saja sampai, jam menunjukkan pukul 2 petang. Jadi pukul 2 petang Nana pun dah sampai dekat asrama dia tu, angkat beg apa semua, peluk-peluk mak dia, lambai-lambai. Okey, mak dia pun berlalu pergi pulang. Jadi Nana tu daripada bawah floor, daripada bawah tingkat, asrama dia 3 tingkat. Nana ni berada di blok paling atas. So terpaksalah bawa sebab dah cuti semester agak panjang. Jadi 2-3 beg nak bawa naik tu kan. Sambil naik tu Nana ni merungut lah. Aduh, penatnya lah kan. Tetapi pada masa yang sama, dia rasa macam, best juga sebab dia tak pernah, asrama tu tak pernah kosong. Tetapi pada hari Jumaat tu, pukul 2 petang tu dia naik kawasan sunyi je kan. Dia pun rasa macam tenang lah macam ni kan. Dan dalam hati dia rasa macam, aku harap si Farah dengan Balqis ni dah berada dalam bilik dia. Jadi apabila dia naik sampai di tingkat 3 sahaja, Nana ni pun masuk ke bilik asrama dia. Tetapi agak mengecewakan sebab apa? Sebab sangkaan Nana tu jauh meleset. Farah dan juga Balqis tidak kelihatan di dalam bilik. Dan Nana percaya yang bodohnya aku. Patutnya aku call lah dulu dia orang sebelum balik kan. Tak adalah aku sampai awal macam ni. Sekarang ni aku dah pisang seorang dalam bilik asrama. Jadi si Nana ni pun dia letakkan beg dia pun duduklah di atas katil dia. Dalam keadaan sunyi macam tu, dia pun capai handset dia. Budak sekarang dah boleh bawa handset. Dia capai handset dia, dia pun cubalah call si Balqis ni. Berkali-kali dia cuba call tapi tidak dijawab oleh Balqis. Jadi pada masa tu Nana ni pun tengok jam dia dah menunjukkan pukul 3 lebih petang. Dia pun dah kemas beg dia apa semua, letak di dalam amari apa semua. Sambil tu dia kemas-kemas sikit lah bilik asrama dia tu, sambil menantikan kehadiran si Farah dan juga Balqis ni. Dan dalam hati Nana, dia harap tolonglah korang, janganlah balik lambat sangat. Dah seorang tak tahu nak buat apa. So Nana ni pun plan, tak apalah, aku lelapkanlah mata sebab jam pun baru menunjukkan pukul 3 petang. Dia seorang dekat asrama tu, tak ada nak buat apa. Jadi Nana ni pun lelapkan mata dia pada petang tersebut. Sebaik saja Nana terjaga daripada tidur yang lena dan enak pada petang tersebut, jam telah pun menunjukkan hampir pukul 6 petang. Dalam keadaan mamai tu, dia pandang kawasan bilik asrama dia tu masih tidak lagi kelihatan kelibat dua sahabat dia yang dah berjanji untuk pulang pada hari tersebut. Dia tak nampak pun di mana Farah ataupun Balqis. Jadi apabila dia tengok jam di dinding asrama tu telah menunjukkan hampir pukul 6 petang, tetapi dua sahabat mangkuk ayun dia ni tidak lagi pulang, Nana dah mula rasa, alamak, kenapa korang lambat sangat? Jadi lagi sekali dia capai phone dia, dia cuba pula call si Farah. Macam awal tadi dia call si Balqis tak dapat. Jadi dia cuba call si Farah dan alhamdulillah dia call 2-3 kali, Farah pun jawab. Nana ni pun tanya, Farah, kenapa korang tak sampai lagi kan? So si Farah ni cakap, Nana sorry lah, aku balik maybe lepas maghrib lah. Nana ni pun terkejut lah, alah lambatnya kan. Lepas tu si Farah cakap lah dekat Nana, kau tak call Balqis ke? Cuba kau try tanya dia kan. Mana tu dia balik awal. Nana ni bagi tahu, aku dah banyak kali dah try call daripada tadi kan. Balqis tak jawab-jawab. Lepas tu si Nana tanya si Farah ni, kenapa yang kau balik lepas maghrib? Si Farah ni cakap lah kat Balqis, aku ni tadi dah nak balik dah sepatutnya. Tiba-tiba saudara mak aku datang rumah, mak aku pun dah rancak berborak apa semua. Lepas tu mak aku cakap, balik lambat sikit lah, maybe lepas maghrib kan. So Nana pun macam tak boleh nak buat apalah. Nana cakap kat Farah, tak apalah. Tapi kalau boleh, Nana cakap, janganlah balik lambat sangat kan. Aku takutlah seorang tinggal kat asrama ni kan. Lepas tu Farah tanyalah, memang tak ada orang lain ke? Nana pun cakap, tak ada. Mana ada orang gila nak balik asrama sehari awal? Kita je kan. Lepas tu Farah pun cuba tenangkan hati si Nana ni. Farah cakap, tak apa. Kalau boleh, sebaik saja lepas maghrib dan pukul 8 macam tu, aku tak nak, aku suruh mak aku hantar aku kan, teman kau. Aku cakap lah yang kau seseorang kat asrama apa semua. So Nana ni pun macam, okey lah, tak apalah, tak boleh buat apalah. Dia pun letakkan telefon. Habis perbualan kat situ. So sebelum matahari mula terbenam, Nana pun decide badan dia dah mula melekit, better lah dia pergi mandi terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab dia pun tak tahu berapa lama ataupun berapa cepat member dua orang dia ni akan balik
pulang ke asrama. Jadi dia capai tower dia, dia pun menujulah ke tandas di tingkat 3. Tapi tandas asrama standard lah dekat ujung. Jarang tandas asrama kat tengah-tengah. So tandas asrama dekat belah ujung. Jadi matahari masih lagi ada, kan, masih terang, suasana tak adalah terlalu takut. So Nana ni pun mulalah menuju, bawa dia punya baldi apa semua, berus gigi apa semua untuk mandi pada petang tersebut sebelum malam berkunjung tiba. Alamak ayat. Macam kau baca novel, Mat. Sampai dia tandas, dia perasan di tandas tu ada 4 tandas, ada 4 cubicle. Orang cakap bilik tandas tu ada 4. Salah satu di bilik salah satu tandas tu, dia terdengar seolah-olah ada bunyi shower ataupun ada bunyi daripada pipe shower tu. Air tu mula terpasang. Dia masuk tandas je, dia tengok salah satu tandas tu pintu tertutup dan dekat tandas tu lah ada shower. Jadi dalam hati dia dah mula terfikir, Astaghfirullahalazim lah, Balqis dah balik rupanya. So dia ingatkan kawan dia si Balqis ni dah pun pulang, cuma dia tak perasan lah. So dia pun masuk tandas tu, dia pun tegur, Balqis, weh, kau dah balik ke? Tetapi tak ada suara sahutan. Yang dia sangkakan Balqis ni tak menyahut balik. Lepas tu dia tegur lagi sekali, weh, kenapa kau balik tak beritahu aku? Kau terus mandi Tak ada sahutan lagi. Jadi si Nana ni pun macam lantak lah. Dia pun pergi masuk bilik air sebelah, dia pun mandi juga. Dia mandi. Lepas tu dia perasan shower yang dia tegur tadi, yang sebelah dia ni, dah mula terpadam air dia. So dia pun rasa macam, Balqis ke tak? Ataupun aku salah tegur. Lepas tu tiba-tiba pintu bilik air dia diketuk. So Nana ni dalam keadaan terkejut sikit kau. Tiba-tiba tung. Nana ni pun macam, weh, Balqis, tak kelakar lah bodoh kan? Aku panggil kau banyak kali, kau bukan nak sahut. Dan sebaik saja Nana cakap macam tu, dia terdengar suara ni tergelak, gelak-gelak manja. Apabila Nana ni dah marah macam tu, suara ni Nana ni ingat, korang hajar betul lah member aku ni. Standard lah, apabila tinggal di asrama dia fikir, si Balqis ni kurang hajar lah, nak takutkan aku kan, tiba-tiba gelak. Walaupun dalam hati dia rasa yang kenapa suara gelak ni tak macam Balqis pun. So dia abaikan, dia pun sambung mandi. Lepas mandi dia keluar bilik air, dan dia perasan dekat dalam bilik air tu tak nampak langsung kelibat si Balqis ni tadi. Jadi dia pergi ke sinki untuk memberus gigi, dan pada masa dia memberus gigi tu apa semua, dia dah nak habis berus gigi, dia dah nak berkumur tu. So apabila nak berkumur, kau akan tunduk kepala ke bawah, betul tak? Kau tunduk kepala ke bawah untuk kau masukkan air dalam mulut apa semua. Sewaktu dia buat macam tu, tiba-tiba daripada arah belakang, si Nana ni ada 2 tangan menutup mata dia daripada arah belakang. Mulut masih ada dalam air ni. So Nana ni dia ke belakang, dia macam dia tersembur air tu. Sebab dia tengah berus gigi kan, dia tersembur air tu. Dia pun macam, Balqis, bodoh lah kau ni, aku tengah berus gigi, bodoh. Lepas tu suara tu mula cakap, cuba teka siapa aku. Nana ni mata dia masih tertutup lagi. So dia peganglah kedua tangan tu kan, dia pegang tangan tu. Lepas tu Nana ni cakap lah, bodoh lah, Balqis, aku kenal lah kau. Tetapi pada masa yang sama, sebaik saja dia pegang tangan tu, dalam hati Nana dia berasa pelik. Sebab apa pelik? Tangan tu dia rasa menggerutu. Macam ada sisik kat tangan tu. Jadi dia cubalah sedaya upaya, lepaslah Balqis, tak kelakar bodoh. Suara ni ulang lagi sekali, kau rasa siapa aku? Nana daripada yang dalam keadaan tenang tadi ni mula rasa takut, pada masa yang sama rasa marah. Jadi Nana ni terus menjerit, lepaslah bodoh, sial lah. Nana ni jerit sekuat hati. Sebaik saja Nana ni berjaya kan alihkan kedua-dua tangan yang menutup mata dia, Nana cepat-cepat pusing ke belakang untuk marah yang dia sangkakan Balqis ni tadi. Apabila dia pusing, dia baru sebut, bodoh lah kau ni Balqis. Dia terhenti. Sebab apa dia terhenti? Sebab sebaik saja dia pusing, dia rasa teramat mustahil untuk seseorang termasuk Balqis untuk lesap sekelip mata. Tetapi bila dia pusing ke belakang, dia tak nampak pun kelibat seorang pelajar ataupun Balqis yang dia sangkakan Balqis, dia tak nampak pun berada di belakang dia. Dan hanya dia seorang diri yang tergamam kaku dekat dalam tandas tu guys.
Bila kejadian tu dah berlaku macam tu, si Nana ni daripada perasaan marah tadi tu, satu badan dia dah mula meremang dan dia rasa ini adalah sesuatu yang pelik yang berlaku terhadap dia. Jadi dia cepat-cepat tak lengah masa, dia terus ambil baldi, dia terus ambil towel, berus gigi apa semua, dia simpan dalam beg dia. Dia terus meluru balik ke asrama dia. Dan korang nak tahu apa jadi? Sebaik saja dia sampai di asrama dia, dia nampak ada satu susuk tubuh. Dan susuk tubuh ni, walaupun daripada arah belakang, dia tahu yang itu adalah Balqis. Sebab apa? Sebab Balqis ni seorang sahaja yang berambut pendek. Farah ni rambut panjang, si Nana ni pun rambut panjang, tetapi Balqis seorang sahaja yang berambut pendek. Jadi apabila macam tu, Nana ni pun sebaik saja dia masuk, dia nampak Balqis tengah duduk di katil tu, dia pun cakap lah, "Kurang ajar lah kau ni, aku rasa sepak muka kau kan." Dia mengomel-ngomel lah, sambil tu dia keringkan badan dia lah kan, ambil hair dryer keringkan rambut. Sambil tu dia tengok si Balqis ni duduk saja tetapi membelakangi dia. Jadi si Nana ni dia popek-popek lagi, dia cakap, "Kurang ajar lah, aku tak suka doh kau gurau macam tu kan, yang kau ni pun balik tak beritahu aku, lepas tu nak main tutup-tutup mata apa semua." Sambil tu dia mengomel-ngomel. Lepas tu sedar tak sedar, time tu dia dah mula dah, Nana ni dah mula nak pakai baju apa semua. Jadi dia ambil towel, dia keringkan rambut dia. Pada masa yang sama, dia menghadap lah si Balqis ni yang tengah duduk atas katil ni. Mulut dia tak habis-habis mengomel-ngomel. Tiba-tiba si Balqis ni gelak. Nana ni pun turut tergelak lah, sebab bagi dia, walaupun dia marah, tetapi satu benda yang kelakar juga bagi dia. So dia cakap lah, "Bodoh lah kau ni, aku tak suka doh kau buat macam ni. Bila kau balik sebenarnya kan?" Lepas tu si Balqis ni mula cakap dekat si Nana ni. Kau nak tahu apa dia cakap? Si Balqis ni cakap, "Kau rasa siapa aku?" So Nana ni terus macam tergamam tau time tu. Lepas tu dia dah mula meremang dah satu badan. Dan sebaik saja Balqis ni cakap macam tu, dia masih lagi, Nana ni masih menghadap si Balqis. Dia perasan si Balqis ni mula memusingkan badan dia. Dan sebaik saja Balqis ni memusingkan badan dia guys, Balqis ni tak ada muka. Muka dia flat je. Tak ada muka, tak ada hidung, tak ada mata, tak ada mulut. Kosong. Sebaik macam tu, Nana tengok Balqis yang tak ada muka, yang dia sangkakan Balqis ni rupanya hantu tanpa wajah ni, dia terus menjerit dan pitam. Selepas Nana ni pitam, tak sedarkan diri kerana teramat takut, tiba-tiba dia tersedar. Dan korang pada masa ni yang mana dengar ni, tentu kat ruangan komen, klise lah cerita ni. Nanti dulu guys, apabila Nana ni sedar daripada pensan dia, dia sedar dia dah berada di atas katil, di mana tempat yang sama dia baring tidur pada petang tu. Kan aku cakap dia dah tak ada buat apa, dia tidur kan. So apabila dia bangun macam tu, dalam keadaan mamai-mamai, dia tengok kawasan bilik asrama dia tu tak ada pun seorang pelajar, termasuklah Balqis dan juga Farah. Jadi dia tengok ke arah dinding, jam dinding menunjukkan pukul 5.30, dan dia tengok keadaan dia dalam keadaan berpeluh, pakaian yang sama dia pakai sewaktu mak dia hantar dia balik ke asrama. Jadi dalam hati dia merasa lega, walaupun takut tetapi dia rasa lega. Ada juga rasa kelakar sebab astaghfirullahalazim, dia mengucap berkali-kali. Nana ni cakap, aku mimpi rupanya. Rupanya sepanjang kejadian seram tu rupanya mainan mimpi. Dan Nana ni cakap seorang diri, dia cakap, patutlah orang cakap jangan tidur petang kan, sebab apabila tidur petang kau akan mimpi benda yang pelik-pelik. So apabila macam tu, dia pun bangun, jam masih menunjukkan pukul 5.30. Dia pun fikir, tak naklah dah tidur. Better lah daripada aku tunggu si Balqis dan Farah ni tak balik-balik lagi. Better lah aku pergi mandi. So dia pun capailah towel dia untuk pergi mandi. Dan sebaik sahaja dia nak keluar daripada pintu asrama, bilik asrama dia untuk pergi ke tandas di belah hujung, tiba-tiba mata dia ditutup daripada arah belakang guys. Jadi apabila ditutup daripada arah belakang, Nana ni terkejut. Pada masa yang sama, Nana ni mula terdiam. Sebab apa? Astaghfirullahalazim, kenapa sama macam dalam mimpi aku? Itu dah satu hal yang menyeramkan. Korang nak tahu tak? Nana ni perlahan-lahan cuba, walaupun tangan dia terketar, cuba pegang tangan tu. Pegang tangan tu, lepas tu apabila dia pegang je, dia rasa tangan tu alhamdulillah tak menggerutu. Jadi pada masa tu dia dah merasa lega sikit. Nasib baik tak sama dalam mimpi. Sebab dalam mimpi macam bersisik, tapi tangan ni dia macam kenal je tangan siapa. Jadi dia pun cakap, Balqis, engkau kurang ajar lah, bodoh lah kan. Lepas tu
suara ni cakap? Bukan Balkis. So apabila dah cakap bukan Balkis, dia tahulah. Lah, Farah, ya Allah. Oh, kau dah balik ke? Harif betul lah kan? Tak bagi tahu pun, kau cakap lepas maghrib. Dan suara tu lagi sekali cakap, Bukan Farah. dan pada masa tu Nana dah mula meremang. Jadi Nana senyap, tak ada, dia tak berani dah nak tanya apa-apa. Dan tangan dia daripada pegang tangan yang menutup mata dia tu, Nana ni mula perlahan-lahan lepaskan dan turun. Tetapi Nana tak berganjak. Sebab apa? Sebab Nana pada masa tersebut rasa takut sangat. Apabila dah keadaan macam tu, tiba-tiba guys, suara tu cakap dekat Nana, Kenapa kau tinggal aku kat tandas tadi? suara tu tanya Nana, kenapa kau tinggal aku kat tandas tadi? Dan Nana pun mula terfikir, Astaghfirullahalazim, benda yang dalam mimpi dia dah mula keluar dan menjadi realiti guys. Jadi selepas daripada kejadian yang dialami oleh Nana ni, Nana cakap dia dah tak berani dah untuk pulang ke asrama sehari awal ke, ataupun kalau dia nak buat macam tu, dia akan make sure yang kawan-kawan dia sama ada Balkis atau Farah ni pulang terlebih dahulu. Dia dah tak berani untuk tinggal di asrama seorang diri. Dan dikatakan sepanjang dia tinggal ke asrama tu, ini adalah the only pengalaman seram yang dia alami. Dan sampai sekarang dia tak tahu tangan ataupun makhluk apa yang mengganggu dia pada petang tersebut. Jadi itu sahaja kisah pada malam ni. Aku pun pelik kenapa dia macam tergantung sedikit. Tetapi Nana hantar ke aku ada cerita macam tu je. Selepas daripada kejadian tu, aku tak tahulah sama ada dia pensan ke, dia dirasuk ke apa, wallahualam. Tetapi itulah serba sedikit pengalaman si Nana ni sepanjang dia belajar dekat asrama tu guys. Jadi aku harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. Dan aku pendek saja kisah pada malam ni. Sebab apa? Sebab aku tengah sediakan kisah yang lebih panjang, kiriman daripada salah seorang juga, Abang Jeman, yang mengirimkan kisah yang teramat menarik, tetapi cerita dia panjang sikit. Jadi pada hari ni aku belanja korang cerita pendek. Kepada korang semua, masih lagi berani tinggal di asrama ataupun apa pengalaman seram korang, kongsikan dekat ruangan komen kat bawah. So aku harap korang terhibur. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar kisah seram daripada aku. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.